Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton program Tuition Online Perlis Mengaji. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis serta Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis dalam menjalankan program Tuition Online Perlis Mengaji sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, baik. Anda bersama dengan saya, Cikgu Ahmad Zaki bin Abdul Kasli dalam slot Geografi Menengah Rendah yang bertajuk Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim. Baik. Untuk topik ini, suka untuk cikgu ingatkan ialah topik ini terdapat dalam tema Geografi Fizikal dalam Geografi Tingkatan 2 KSSM. Baik, apa yang anda akan pelajari pada hari ini ialah mudah-mudahan anda dapat mengenal pasti 2 cara pergerakan bumi dan juga anda dapat menerangkan tentang putaran bumi dan juga peredaran bumi, dan anda juga dapat mengetahui kesan putaran bumi dan juga kesan peredaran bumi, dan akhir sekali anda akan dapat menjelaskan kesan pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Baik, kita lihat untuk slide yang seterusnya. Apa itu pergerakan bumi? Okey. Dalam sistem suria terdiri daripada matahari dan juga 8 buah planet yang utama, iaitu yang kita ketahui ialah Utarik, Zurah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Yang ni yang merupakan planet yang terdapat dalam sistem suria kita. Okey, kesemua planet ini beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing dalam sistem suria, dan pergerakan bumi dalam sistem suria berlaku melalui 2 cara yang perlu murid ketahui. Yang pertama ialah putaran bumi. Okey, baik. Yang kedua ialah peredaran bumi. Jadi, pergerakan bumi dia ada 2 cara. Yang pertama, satu putaran bumi, dan yang kedua peredaran bumi. Baik. Kita lihat apa itu putaran bumi. Okey, putaran bumi itu bermaksud bumi berputar pada paksinya yang mempunyai kecondongan sudut 23/1/2 darjah pada sata tegak. Contohnya macam ni. Okey, ini sata menegak. Okey, bumi berada pada condong 23/1/2 darjah. Okey. Okey, macam ni. Tengok dalam slide. Okey, putaran bumi dia adalah dari barat ke timur mengikut arah lawan jam. Dan satu putaran yang lengkap mengambil masa 24 jam ataupun 1 hari. Okey, baik. Macam kita tengok hari-hari, kalau kita bangun pagi, kita tengok kat luar, kita akan nampak pukul 7.30. Okey, kita nampak matahari terbit di sebelah timur ke barat? Okey, di sebelah timur. Kalau di sebelah barat tu nak berlaku kiamat. Okey.
matahari terbit daripada timur. Okey, dia akan terbenam di barat. Okey, sebenarnya kita nampak dia terbit di arah timur dan terbenam di arah barat. Dan putaran bumi yang kita tak nampak ialah dia berputar daripada barat ke timur. Sebab itulah bila bumi berputar barat ke timur, kita nampak matahari itu terbit daripada arah timur dan terbenam arah barat. Okey. Dan putaran bumi juga menyebabkan kita ada 24 jam. Sebab putaran bumi ni dia mengambil masa 24 jam untuk dia komplitkan dia punya satu putaran yang lengkap. Baik. Apa kita tengok pula apa kesan-kesan akibat putaran bumi. Kesan yang kita selalu tengok tiap-tiap hari ialah berlakunya kejadian siang dan malam. Baik. Bahagian yang yang menghadap ataupun yang menghadap matahari, kalau kita tengok dalam slide, kawasan itu akan mengalami siang, manakala bahagian yang tidak menghadap cahaya matahari itu akan mengalami malam. Dan ianya berterusan setiap hari. Dan putaran bumi ni sekarang ni pun kita yang duduk, yang sedang menonton ni pun sebenarnya bumi sedang berputar. Dan kesan putaran bumi juga menyebabkan perbezaan waktu tempatan. Bumi mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu putaran. Seperti cikgu terangkan pada mulanya tadi, dalam setiap jam bumi akan berputar sebanyak 15 darjah. Satu putaran ataupun satu bulatan mempunyai 360 darjah. Setiap satu jam bumi mengambil ataupun berputar sebanyak 15 darjah longitude ataupun 4 minit bagi setiap satu longitude. Contoh perbezaan waktu antara tempat. Cikgu bagi contoh. Ada perlawanan bola sepak semasa Sukan Olimpik di Rio, Brazil pada tahun 2016 disiarkan secara langsung pada waktu yang berbeza di tempat yang berlainan. Contohnya stadium di Brazil pukul 8.30 malam pada Rabu. Tetapi di Alaska dia sedang menonton perlawanan secara live, secara langsung pukul 1.30 tengah hari. London 11.30 malam. Di Lahore 4.30 pagi tapi hari Khamis. Ini disebabkan perbezaan waktu antara tempat. Berikutnya cikgu akan tunjukkan ini adalah zon-zon waktu yang terdapat di dunia. Kesan putaran bumi dalam tempoh 24 jam telah mewujudkan 24 zon waktu, iaitu 1 jam bagi setiap zon. Kalau murid-murid lihat, kita ada garisan meridian pangkal ataupun dalam English kita panggil Greenwich, dan juga garisan tarikh antarabangsa ataupun singkatan dia GTA. Setiap longitude ni, setiap zon waktu ni dia adalah sebanyak 15 darjah dan 1 jam setiap zon ni. Kalau kita di Malaysia, kita menggunakan zon GMT 8. Kalau Greenwich ni kosong lah, dia tak ada dia memang dia duduk tengah-tengah. Sekejap lagi cikgu bagi tahu kenapa dia dipanggil Greenwich ataupun garisan meridian pangkal. Kerana kawasan Greenwich ni dia betul-betul terletak 0 darjah longitude. Dia betul-betul tepat kosong dan dinamakan sebagai Greenwich Meridian. Ataupun garisan meridian pangkal. Ada murid-murid tanya cikgu, bagaimana kita nak mengira perbezaan waktu tempatan ni?
Okey, sebagai contoh cikgu bagi satu gambaran kepada murid-murid semua. Okey, walaupun Malaysia dia punya zon waktu adalah sama, tetapi waktu tempatan dia adalah berbeza. Kalau murid-murid perasan, okey, contohnya, okey, kita semua ni macam cikgu ni duduk di Perlis. Okey, waktu subuh tadi adalah pada pukul 5.54 pagi. Tapi subuh di Kota Kinabalu pukul 4.50 pagi. Nampak tak? Walaupun zon sama tapi waktu tempatan berbeza. Dan jangan heranlah kalau kita buka puasa hampir dekat 7.30. Tapi di Sabah pukul 6 lebih tu dah buka puasa dah. Ini disebabkan perbezaan waktu. Okey, perbezaan waktu ni disebabkan perbezaan juga longitude di antara kawasan. Okey, cikgu nak bagi tahu, cikgu nak kongsikan kepada semua murid-murid, bagaimana kita nak mengira perbezaan waktu ni. Okey, kena ingat asas 1 darjah longitude bersamaan dengan 4 minit. Untuk mengetahui waktu tempatan mesti kita cari perbezaan longitude dahulu. Okey, baik. Kita tengok soalan yang contoh soalan yang diberikan. Okay, cikgu akan tunjukkan di slide ni bagaimana nak kira waktu, perbezaan waktu. Okey, contohlah bandar A. Okey, dia punya longitude dia adalah 90 darjah timur. Manakala bandar B dia punya longitude adalah 135 darjah timur. Okey. Hanya longitude saja yang menyebabkan perbezaan waktu. Latitude, garisan latitude tak mempengaruhi waktu. Okey, katalah waktu di bandar cari waktu di bandar A, kirakan waktu tempatan bandar A jika waktu di bandar B adalah pukul 2 petang. Okey. Katalah di sini pukul 2 petang. Pukul berapa di bandar A? Kita nak tahu waktu di bandar A. Pertama sekali, lihat kedua-dua perbezaan longitude ni dahulu. Ambil 135 darjah tolak timur, tolak dengan 90 darjah timur. Okey, anda akan dapat 135 tolak dengan 90, anda akan dapat 45 darjah. Jadi perbezaan di antara bandar A dengan bandar B sebanyak 45 darjah. Jadi 45 darjah ni kita nak tahu berapa minit. Kena ingat asas 1 darjah bersamaan dengan 4 minit. Jadi ingat 1 darjah sama dengan 4 minit. Jadi 45 darjah darablah dengan 4 minit. Okey, tekan kalkulator 45 darab 4 ataupun kalau nak kira secara manual pun boleh. Darab 4. Okey, 5 darab 4 20. Naik 2 di atas, 4 darab 4 16. 16 tambah 2 dapatlah 180 minit. Jadi perbezaan waktu di antara bandar A dengan bandar B 180 minit. Tapi kita nak tahu dalam bentuk jam. Kan? Ambillah 180 ni. Bahagi dengan 100. Mana nak tulis? 180 minit bahagi dengan 60. Cikgu, kenapa kita kena bagi dengan 60, cikgu? Sebab nak tukarkan minit kepada jam. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi, anda bahagilah. Buang kosong ni. 6 bahagi 18. 18 atas 3. Anda dapatlah 3 jam. Jadi, 180 minit tu bersamaan dengan 3 jam. Okey. Jadi, bila dah dapat 3 jam, ini yang menyebabkan selalunya kita tak tahu nak kena tambah ke nak kena tolak ni. Okey. Cikgu bagi tips untuk ingat
untuk mencari waktu. Okey, dalam gambar rajah macam ni, ingat sebelah kiri tolak, sebelah kanan tambah. Nak cari waktu di sebelah kiri ni, contoh ni kanan, kiri. Nak cari di sebelah kiri kena tolak. Nak cari waktu di sebelah kanan kena tambah. Jadi 2 petang kena tolak dengan 3 jam. Okey, kalau awak nak guna tolak kira-kira ni, ingat kita waktu ada 24 jam. Ini dia pakai sistem 12 jam. Kita kena tukar sistem 24 jam. Iaitu pukul 2 petang dia akan jadi 14.00. Okey, 14 ni tolak dengan 3 jam. Kita ambil 14 tolak dengan 3 jam. Okey, awak akan dapatlah 0, 0, 14 tolak 3 dapat 11. Jadi waktu di bandar A adalah pukul 11 pagi. Manakala bandar B ialah pukul 2 petang. Itu cara nak kira waktu. Jadi anda fahamlah, bandar B pada waktu tu ialah pukul 2 petang. Manakala bandar A dia adalah pukul 11 pagi. Okey, ni sebab apa beza waktu? Sebab perbezaan longitude, kesan daripada putaran bumi. Okey, baik. Sama juga untuk kira waktu tempatan di bandar C. Okey, kalau kita tengok di slide ni, kira waktu tempatan bandar C 45 barat jika waktu di bandar D 45 timur adalah pukul 5 petang. Okey, baik, kita nak cuba jawab soalan ni. Baik, sekali lagi cikgu akan tunjukkan di whiteboard bagaimana kita nak kira. Tadi dia punya longitude adalah sama, timur dengan timur. Bagaimana kalau nak kira bandar yang longitude dia barat dengan timur? Okey, baik, kita tengok sekali lagi di whiteboard. Okey, okey, kaedah yang sama. Okey, ni bandar C, bandar D. Bandar C, okey, berapa darjah? Bandar C ialah 45 barat. Bandar D 45 timur. Okey, timur dengan barat. Okey, kalau untuk kes macam ni, barat dengan timur, kita nak cari perbezaan. Kan tadi cikgu kata perbezaan. Adakah kena tolak? Tadi kalau timur dengan timur, bolehlah kita tolak. Tapi kalau barat dengan timur, tak boleh tolak. Sebab kalau kita tolak, dia akan jadi kosong. So, kena tambah. Sebab, kena ingat, titik di tengah tu tadi ada garisan meridian pangkai. Jadi, 45, 45. Jadi, awak tambah. Okey, 45 tambah dengan 45 barat. Sebab dia berbeza ni. Di zon ni. Ni sebelah barat, ni sebelah timur. Dia kena tambah. Kalau sama-sama zon, tak apa. Okey, kita ambil 45. Okey, barat tambah dengan 45 darjah timur. Okey, awak akan dapat 90 darjah perbezaan longitude. Jadi, apa perlu buat? Darab dengan 4 minit. Okey. Bagi yang tak ingat, okey, kenapa kita darab 4 minit? Kerana 1 darjah sama dengan 4 minit. 9 darab 4. Okey, 9 darab 4, 90. 180, 270, 360 minit. Okey. Okey, 360 minit ni. Okey, tukarkan dia kepada jam. Okey, 60. Okey. 60. Okey, 90 darab 4. Okey, 36. Okey, awak akan dapat 6 jam. 6 jam ni perbezaan waktu di antara bandar D dengan bandar
C. Okey, Bandar D tadi pukul berapa? Bandar D tadi adalah pukul 5 petang. Okey, tambah atau tolak? Tengok. Kan cikgu dah kata, kiri dengan kanan tambah atau tolak mesti tolak. So, awak tukarkan juga kepada bentuk sistem 24 jam. Okey. 15, 14, 15, 16, okey 17. Okey, 17 ni awak tolak dengan 6. Okey, awak akan dapat 11 pagi. Okey, jadi bandar C ialah 11 pagi. Ini sedikit sebanyak kalau kita nak cari perbezaan waktu. Samalah awak boleh buat. Awak nak boleh kira untuk tempat lain pun boleh. Asalkan awak ingat cara pengiraan ni barulah ni. Sama juga kalau kita tengok Kota Kinabalu. Okey, waktu berbuka dia pukul 6 lebih. Waktu di Perlis 7.30. Ini disebabkan dia ada perbezaan longitude. Kalau kita tengok dalam map ada longitude untuk Kota Kinabalu berapa dengan Perlis berapa longitude dia. Sebab tu kita berbeza waktu. Okey, dan seterusnya kesan daripada putaran bumi juga akan menyebabkan pembiasan angin yang lazim. Okey, putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya graviti yang dinamakan daya Coriolis. Okey, ini boleh menyebabkan arah tiupan angin lazim terpesong. Okey. Sebagai contoh, kalau murid-murid tengok dalam slide ini, okey. Nampak? Angin yang warna hitam tu dia punya pergerakan terpesong disebabkan daya graviti yang dinamakan daya Coriolis tu menyebabkan angin tu terpesong. Okey, sama juga di hemisfera selatan. Dia jadi macam ni. Okey. Dan kesan daripada putaran bumi juga akan menyebabkan kejadian pasang surut air laut. Okey, kalau anda lihat dalam slide ini, fenomena pasang surut berlaku sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam disebabkan tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, sebenarnya berlakunya air pasang surut tu disebabkan tarikan graviti bulan yang menarik air laut permukaan bumi yang menghadap bulan. Okey, kita tak nampak dengan mata kasar kecuali kalau kita duduk di stesen angkasa, kita akan nampak kedudukan bumi dengan bulan akan menyebabkannya berlakunya kejadian pasang surut air laut. Okey, kalau bulan menghadap permukaan yang menghadap kedudukan bulan ni macam ni. D dengan B dia menghadap, dia sama baris dengan bulan. Jadi kawasan yang sama baris dengan bulan ni dia akan menyebabkan berlakunya kejadian pasang surut. Kalau bulan ni berubah di kedudukan lain, okey, dia akan menyebabkan kawasan lain juga akan mengalami pasang surut air laut. Contohnya kalau bulan P duduk dekat kawasan A dengan C, dia akan mengalami, kawasan A dengan C ni akan mengalami kejadian pasang surut air laut. Ini adalah kesan daripada putaran bumi. Okey. Nampak? Kawasan B dan D akan mengalami peningkatan paras air laut atau terjadinya ayak pasang. Okey. Seterusnya kita lihat pergerakan bumi yang seterusnya. Tadi kita tengok pergerakan bumi dalam cara putaran bumi. Okey, sekarang kita tengok cara yang kedua, bumi bergerak, iaitu peredaran bumi. Apa itu peredaran bumi? Bumi mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okey, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, okey, nampak bumi mengelilingi matahari. Okey. Dia mengikut orbit. Sama dengan planet-planet yang lain. Dia planet-planet lain juga mengelilingi matahari. Bumi pun mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okey. Satu peredaran yang lengkap mengambil masa
365 1/4 hari ataupun selama 1 tahun. Sebab itulah kalau murid-murid perasan, dalam 4 tahun sekali tu kita akan ada tahun lompat. Okey, ini disebabkan satu peredaran bumi tu dia mengambil masa 365 1/4 hari. Ya, bila cukup 4 kali pusingan, 4 kali peredaran, dia akan jadi 1 tahun lompat. Macam tahun ni 2020. Tahun 2020 kita mengalami tahun lompat. Dalam bulan 2 tu dia akan jadi 29 Februari. Bila pula kita nak jumpa? Tahun 2024 akan jumpa pula. Okey, 29 Februari. Sebab apa? Sebab satu peredaran bumi tu dia ambil masa 365 1/4 hari. Okey. Okey, apa kesan-kesan yang berlaku akibat peredaran bumi? Kesan-kesan yang berlaku ialah kejadian 4 musim di kawasan iklim bersederhana. Okey, apa yang berlaku di kawasan iklim yang bersederhana? Okey, kesan daripada peredaran bumi akan menyebabkan berlakunya kejadian 4 musim. Yang pertama, musim bunga. Okey. Yang kedua, berlakunya musim panas. Yang ketiga, berlakunya musim luruh. Dan yang keempat, berlakunya musim sejuk. Dan ini berterusan selama bumi beredar mengelilingi matahari. Okey. Okey, cikgu nak tunjuk macam mana kita nak ingat berlakunya musim bunga ni bila, bulan berapa. Berlakunya musim sejuk bulan berapa. Okey, ini cikgu tunjukkan kepada semua murid-murid. Bumi kita dia berbentuk sfera. Dan dia ada 2 bahagian. Satu yang kita kenali sebagai hemisfera utara dan satu lagi kita kenali sebagai hemisfera selatan. Okey, kawasan yang atas ni kita panggil hemisfera utara, manakala yang di bawah ni ialah hemisfera selatan. Okey, baik. Rajah kejadian 4 musim akibat peredaran bumi. Okey, kita tengoklah. Ni matahari. Ni rajah menunjukkan bumi mengelilingi matahari. Okey. Bilakah berlakunya musim bunga? Okey, musim bunga bermula pada 21 Mac. Okey, tapi di mana? Di kawasan hemisfera utara. Okey, manakala hemisfera selatan ni dia berlaku musim apa? Okey, cikgu bagi gambaran supaya murid-murid mudah nak ingat. Okey, kalau hemisfera utara mengalami musim bunga pada 21 Mac, hemisfera selatan dia akan mengalami musim luruh. Kita pakai konsep lawan. Bunga lawan dia luruh. Jadi hemisfera utara mengalami musim bunga pada 21 Mac, manakala hemisfera selatan dia akan mengalami musim luruh. Dia berlawanan. Okey, manakala pada 21 Jun, hemisfera utara akan mengalami musim panas. Okey, panas lawan dia dengan apa? Panas lawan dia dengan sejuk. Okey, hemisfera utara dia akan mengalami musim panas pada 21 Jun, manakala hemisfera selatan dia akan mengalami musim sejuk pada 21 Jun. Okey, mungkin murid-murid tertanya, apa maksud equinox ni? Okey, equinox ni bermaksud satu keadaan di mana matahari berada tegak di garisan khatulistiwa. Manakala solstice ni pula satu keadaan di mana matahari berada tegak di kawasan sama ada garisan sartan ataupun garisan jadi. Okey. Ada juga murid tanya, cikgu macam mana kita nak mudah ingat garisan latitude yang kita semua tahu. Kalau tengah tu memang khatulistiwa. Yang menjadi confuse kepada murid-murid ialah yang mana yang di atas khatulistiwa, yang mana di bawah khatulistiwa. Okey, cikgu nak bagi tips yang mudah ingat. Okey, sartan, khatulistiwa, jadi. Guna singkatan, saya Khairi Jamaluddin. Okey, saya mewakili garisan sartan, khatulistiwa mewakili saya Khairi Jamaluddin. Okey, saya tu mewakili garisan sartan. Garisan khatulistiwa tu Khairi.
garisan jadi tu Jamaluddin. Jadi senanglah ingat, saya Khairi Jamaluddin. Tapi saya bukan Khairi Jamaluddin lah. Ni nak bagi konsep supaya awak mudah ingat yang mana satu garisan sartan, yang mana satu garisan khatulistiwa, yang mana satu garisan jadi. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, pada 23 September dia akan berlaku equinox musim luruh. Okey, musim luruh berlaku di hemisfera utara. Okey, berlawanan. Konsep berlawanan. Hemisfera selatan dia akan mengalami musim bunga. Okey, manakala akhir sekali solstice musim sejuk berlaku pada 22 Disember. Okey, garisan sartan ataupun di kawasan hemisfera utara dia akan mengalami musim sejuk, manakala hemisfera selatan dia akan menjadi musim panas. Berlawanan. Hemisfera utara mengalami musim sejuk, hemisfera selatan dia akan mengalami musim panas. Okey, ada satu soalan. Okey, cikgu nak tunjuk gambar. Okey, semasa berlakunya peredaran bumi ini, okey, pada pada solstice musim panas, okey, ni gambaran bumi mengelilingi matahari. Okey, sebenarnya ni nak menunjukkan ialah kesan daripada peredaran bumi ini menyebabkan pada solstice musim panas berlakunya 24 jam siang di kutub utara. Okey, ini kita ambil gambaran daripada image daripada satelit nak menunjukkan bila berlakunya solstice musim panas, kawasan di kutub utara dia akan mengalami 24 jam siang, manakala kutub selatan dia akan mengalami 24 jam malam. Okey, nampak nah? Dan dia akan berterusan sehinggalah berlakunya perubahan musim. Daripada musim tempoh nak berlaku perubahan tu daripada 21 Jun sehinggalah 23 September barulah dia punya apa? Siang dan malam tu baru sama panjang balik di kawasan kutub utara dengan kutub selatan. Okey, kita tengok pula. Ni gambar 22 Disember. Okey, maksudnya berlakunya solstice musim sejuk di hemisfera utara. Okey, bila berlaku solstice musim sejuk di hemisfera utara, kawasan kutub utara akan mengalami 24 jam malam. Manakala hemisfera selatan, di kutub selatan ni, okey, dia akan mengalami siang pula selama 24 jam. Okey, sebab di atas dia mengalami musim sejuk, yang hemisfera selatan dia mengalami musim panas. Okey, sama juga dia akan berlaku dalam tempoh sehinggalah dia bertukar daripada solstice musim sejuk kepada equinox musim bunga. Baik, soalan. Berdasarkan gambar raja di atas, kawasan yang manakah akan mengalami siang selama 24 jam? Okey, soalan ni pernah ditanya dalam beberapa soalan dalam peperiksaan awam. Macam mana kita nak tahu kawasan tu mengalami siang selama 24 jam? Okey, berdasarkan gambar rajah ni. Kadang-kadang kita nak ingat tu memang susah lah. Tapi berdasarkan gambar rajah ni sebenarnya dia boleh membantu murid-murid untuk tahu kawasan manakah yang akan mengalami siang selama 24 jam. Okey, cikgu bagi tips. Okey, garisan ni yang melintang ni ialah garisan latitude utama. Okey, yang tengah mestilah garisan khatulistiwa. Okey, ni garisan apa? Ingat, saya Khairi Jamaluddin. Saya sartan, garisan sartan. Yang tengah khatulistiwa. Okey, yang bawah dia adalah jadi. Okey, nampak tak pancaran matahari ini? Okey, banyak tertumpu di kawasan hemisfera selatan. Okey, apabila cahaya matahari banyak tertumpu di kawasan ini menerima pancaran cahaya matahari yang banyak berbanding kawasan kutub utara. Jadi, kawasan inilah yang akan berlaku siang 24 selama 24 jam. Okey, nombor 4 ni. Okey. Jadi awak tengok anak panah ni
Bila yang duduk di banyak kawasan ni kena cahaya matahari, kawasan inilah yang mengalami siang 24 jam. Jadi menjawab tak kepada soalan ni? Kita dapat jawab lah. Jadi jawapan dia ialah D. Di kawasan D lah yang mengalami siang selama 24 jam. Tengok anak panah pancaran matahari ni. Okey. Untuk solstice, cikgu nak beritahu, solstice sama ada musim sejuk dengan panas saja dia akan mengalami siang ataupun malam 24 jam di kutub utara ataupun selatan. Equinox musim bunga ataupun equinox musim luruh, dia menyebabkan siang dan malam sama panjang di kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, kita tengok pula berdasarkan rajah 1. Apakah musim yang dialami di hemisfera utara? Okey. Ni bumi kita. Garisan apa dia? Saya Khairi Jamaluddin. Garisan Sartan. Yang tengah khatulistiwa, yang bawah tu adalah jadi. Okey, tengok arah pancaran matahari. Arah pancaran matahari ni banyak tertumpu di kawasan kutub selatan. Bila banyak pancaran matahari tertumpu di kawasan ni, jadi hemisfera selatan mengalami musim apa? Musim panas. Bila mengalami musim panas, hemisfera mengalami musim panas berlawanan. Ingat konsep berlawanan? Okey, hemisfera utara mengalami panas, lawan dia sejuk. Jadi jawapan dia ialah berdasarkan rajah 1, apakah musim yang dialami di hemisfera utara? Okey, hemisfera selatan kita dah tahu dia berlaku musim panas. Hemisfera utara musim sejuk. Okey. Ada tips yang cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid macam mana kita nak tahu kawasan hemisfera utara tu juga mengalami musim sejuk. Okey. Cuba kita tengok dalam kalender. Bilakah orang sambut Christmas? Okey, bila orang sambut Christmas? Bila kita tengok dalam TV ke, cerita ke, bila Christmasnya, musim mungkin akan nampaklah salji akan turun. Okey, bila Christmas tu berlangsung? Okey, pada 25 Disember. Okey, bila berlaku pada bulan Disember, kita pun tahu, okey, musim sejuk berlaku pada bulan Disember. Tu salah satu nak tahu cara nak ingatlah. Musim sejuk di hemisfera utara, kita ingat Christmas bila berlaku? Bulan Disember. Okey, kejadian 4 musim akibat peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, yang ni cikgu dah terang tadi. Okey, matahari berada tegak di atas kepala. Okey, kita tengok musim bunga, matahari tegak di atas kepala di garisan khatulistiwa. Dia equinox, dia menyebabkan matahari tegak di kawasan di garisan khatulistiwa, sama ada equinox musim bunga ataupun equinox musim luruh. Okey. Hemisfera utara mengalami musim bunga, hemisfera selatan mengalami musim luruh. Okey, dia berlawanan. Lepas tu pula, okey, tempoh siang dan malam adalah sama panjang. Okey. Cuba kita tengok. Okey, bulan ni bulan berapa? Okey, sekarang adalah 30 April. 30 April bulan 4. Okey, sekarang ni di kawasan hemisfera utara berlakunya musim apa? Musim bunga. Okey, manakala hemisfera selatan mengalami musim apa? Berlawanan. Hemisfera utara mengalami musim bunga, hemisfera selatan mengalami musim luruh. Sekarang bulan 4. Okey, nanti kita tengoklah 21 Jun, okey, akan berubah, dia akan berlaku perubahan musim. Okey, dia akan mengalami musim panas. 21 Jun akan mengalami musim panas. Dan matahari dia berada tegak di atas kepala di garisan Sartan, dan hemisfera utara akan mengalami musim panas, manakala hemisfera selatan dia akan mengalami musim sejuk. Okey, dan berlakunya 24 jam siang di kutub utara, dan kutub selatan dia akan mengalami malam selama 24 jam. Okey, seterusnya dia akan
berubahnya pada 23 September tu pula, okey, dia berlaku perubahan musim, iaitu musim luruh di kawasan hemisfera utara, manakala hemisfera selatan dia akan mengalami musim bunga. Dan hampir semua kawasan sama panjang siang dan malam. Dan akhir sekali, solstice musim sejuk dia akan berlaku pada 22 Disember, iaitu musim sejuk di kawasan hemisfera utara, manakala hemisfera selatan dia akan mengalami musim panas. Dan waktu malam 24 jam malam akan berlaku di kawasan kutub utara, dan kutub selatan dia akan mengalami 24 jam siang. Okey, menariknya tentang kita belajar topik ni, sekurang-kurangnya kita tahu okey, kejadian 4 musim ni di kawasan hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Okey, ada murid bertanya, cikgu, kenapa kita Malaysia tidak mengalami salji? Teringin sangat nak main salji. Okey, hal ini disebabkan Malaysia, okey, cikgu tunjuk dalam peta ni. Okey, Malaysia dia berada di kawasan garisan khatulistiwa. Duduk berada di tengah-tengah, latitude kosong. Bila kita duduk di kawasan tengah-tengah ni, kita tak mengalami apa-apa kesan daripada peredaran bumi. Kita tak ada lah nak rasa musim sejuk, musim bunga, musim luruh. Kita tak akan mengalami. Yang mengalaminya ialah kawasan yang berada di kawasan garisan sartan ataupun garisan jardi. Dia akan mengalami kejadian 4 musim ni. Okey, jadi kalau mana tahu ke depan hari, kalau awak nak melancong di luar negara, awak pun tahulah, awak boleh merancang. Sekarang tak boleh lah. Sekarang kita masih lagi tempoh pergerakan kawalan. Jadi kalau katalah selesainya isu-isu virus ni, anda boleh merancang lah. Okey, kalau nak pergi kawasan yang musim sejuk, okey, bulan berapa? Kawasan mana? Hemisfera utara ke hemisfera selatan? Negara mana yang mengalami musim bunga? Kalau sekarang ni, kalau kita tengok di Jepun, sekarang ni berlakunya musim bunga. Jepun dia duduk di kawasan hemisfera utara. Okey. Okey, kesan peredaran bumi ini juga dia akan mengakibatkan fenomena gerhana. Okey, fenomena gerhana yang selalu kita tengok dalam setahun tu, dia akan berlaku gerhana bulan. Okey, dalam rajah yang cikgu tunjukkan ni, berlakunya gerhana bulan. Okey, gerhana bulan berlaku apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus seperti rajah yang cikgu tunjukkan ni. Ni matahari, bumi, ni adalah bulan. Okey, ni kita panggil gerhana bulan. Okey. Manakala gerhana matahari juga berlaku akibat peredaran bumi mengelilingi matahari apabila matahari berada, bukan matahari berada, okey, matahari, kedudukan matahari, okey, bulan duduk di tengah, bumi duduk ni di sini. Okey. Jadi kalau kedudukan begini kita panggil gerhana matahari. Okey, matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. Okey. Gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bumi adalah lebih kecil daripada bumi. Okey. Gerhana penuh berlaku di zon umbra, manakala gerhana separa berlaku di zon penumbra. Okey, kita tengok ni. Mungkin sedikit gambar ni mungkin awak dapat gambaran jelas lah. Okey. Kalau kita tengok ni gambar yang kita tengok. Belah kiri ni kita tengok macam ni, tak nampak sangat. Kita tengok sini. Katalah kita duduk di sini. Bila berlaku gerhana, okey, bulan duduk di tengah. Okey, ini yang dipanggil gerhana penuh di sini, di kawasan umbra. Kalau kawasan penumbra ni dia berlaku gerhana separuh ataupun separa. Okey, kita jawab sedikit soalan. Putaran bumi di atas paksinya menyebabkan kejadian apa? Okey, ingat pergerakan bumi ada dua, satu putaran, satu lagi peredaran. Okey. Putaran bumi menyebabkan kesan apa? Adakah kesan gerhana ataupun 4 musim? Okey, kalau gerhana dengan 4 musim ni, kesan daripada apa? Kesan peredaran.
soalan tanya putaran. Putaran bumi di atas paksinya menyebabkan kejadian pasang surut dan siang dan malam. Jadi jawapan dia ialah D. Okey, jom kita imbas balik topik-topik yang kita belajar. Pergerakan bumi ada dua, satu putaran bumi, satu peredaran bumi. Ingat, putaran bumi itu apa? Dia bumi berputar atas paksinya mengambil masa selama 24 jam ataupun satu hari. Manakala peredaran bumi mengambil masa satu putaran lengkap 365.1/4 hari ataupun selama 1 tahun beredar mengelilingi matahari. Okey. Kesan-kesannya pun kita dah bincangkan dalam topik tadi. Okey, cikgu harap sedikit sebanyak untuk topik ini anda dapat memahami kesan daripada anda dapat tahu pergerakan bumi dan juga kesan-kesan yang berlaku akibat pergerakan bumi. Semoga ilmu yang cikgu kongsikan tadi dapat memberi manfaat kepada semua murid-murid yang mengikuti slot ini. Akhir kata cikgu, terima kasih kepada semua yang menonton slot program tuition online Perlis Mengaji. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan dalam diri saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.